Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha binti Rosdi, memegang kad A174433. Di sini saya ingin membentangkan tentang pengenalan bagi sejarah dan penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Terma Ahli Sunnah wal Jamaah ini merujuk kepada apa-apa yang telah disepakati oleh Salafus Soleh berkenaan satu manual dan tata cara kehidupan manusia yang diturunkan oleh Allah SWT bersama-sama kejadian manusia. Selain itu, Ahli Sunnah wal Jamaah ini terdiri daripada dua istilah yang memiliki dua maksud yang berbeza tetapi melengkapi antara satu sama lain. Kalimah pertama, Ahli Sunnah, yang bermaksud sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berpegang teguh dengan konon baginda. Yang kedua, Jamaah, yang bermaksud para sahabat dan tabi'in meyakini secara mutlak tentang kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW dengan cara mereka memahaminya, menguasainya dan melaksanakannya dalam aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Istilah Ahli Sunnah wal Jamaah ini lahir selepas zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Ianya kerana selaras dengan perkembangan ilmu dan juga pemikiran dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, istilah atau dikenali sebagai penamaan Ahli Sunnah wal Jamaah ini tidak lekang daripada, atau orang kata tidak akan terpisah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hubungan aliran penamaan ini dengan Al-Quran, ianya adalah untuk mentaati Allah SWT dan Rasul melalui jalan yang mengikut sunnahnya. Seterusnya, Ahli Sunnah wal Jamaah ini juga diperkenalkan oleh ahli salaf berikutan perkembangan yang tidak sihat berlaku dalam masyarakat Islam selepas zaman para sahabat, terutamanya yang berpunca daripada percambahan perbuatan bid'ah dan perpecahan yang membentuk pelbagai puak dan golongan yang hanya membenarkan aliran mereka ini tanpa dasar yang jelas dan disepakati. Jika dilihat daripada perkabaran Nabi Muhammad SAW sendiri, Ahli Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah disebut secara tidak langsung oleh baginda SAW semasa hayatnya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi yang bermaksud, dan umatku akan menjadi 73 golongan. Semua mereka itu dalam neraka, melainkan satu golongan, iaitu yang tidak akan masuk neraka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Sabda Rasulullah SAW, mereka itu adalah golongan yang mengikuti aku dan para sahabat aku. Ini menunjukkan bahawa hadis ini merujuk kepada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah kerana pegangan hidup beragama yang dibawa oleh golongan ini benar-benar menepati seperti mana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang terakhir, kumpulan yang dikelaskan sebagai golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang berilmu dan sangat cintakan ilmu. Tujuan sebenar buku ini ditulis adalah untuk membincangkan atau mengulas mengenai fahaman ekstremisme daripada perspektif Islam dengan mengupas bagaimana fahaman ini bermula sehingga kepada perkembangannya dari masa ke semasa. Buku ini boleh dipecahkan kepada 7 subtopik utama yang dimulai dengan perbahasan mengenai agama, fitrah dan manusia dalam bab pertama. Seterusnya adalah perbahasan berkaitan impak Islam sebagai sumber pengetahuan yang benar dan bagaimana ia boleh mempengaruhi tingkah laku manusia. Pada subtopik ketiga, perbincangan lebih memberi penekanan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah atau juga dikenali sebagai nama khas bagi akidah Islam. Pada bab keempat pula, ia mengulas berkaitan ekstremisme dengan lebih jelas. Dalam bab ini, kita akan mengetahui tema tersebut dari segi pelbagai perspektif. Pada bab kelima, perbahasan yang dibincangkan mempunyai kaitan yang rapat dengan bab keenam, iaitu liberal dan implikasi ekstremis. Watak dan perwatakan ekstremis dan ekstremisme agama dapat dikenal pasti melalui perbincangan pada subtopik kedua yang terakhir, iaitu pada bab yang keenam. Manakala pada bab yang terakhir pula, ia dapat memperlihatkan bagaimana isu ini dapat memberi kesan dan memberi kesedaran kepada masyarakat Islam di Malaysia ini.
Dapat disimpulkan bahawa buku ini banyak membincangkan perkara berkaitan ekstremisme. Hal ini jelas apabila bermula pada bab keempat sehingga yang terakhir, penulis hanya membincangkan tema ini dengan jelas sekali dan setiap sudut berkaitan fahaman tersebut disentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Muhammad Razi, A17380. Saya akan membentangkan tentang apa itu perbandingan prinsip-prinsip teras ahli sunnah wal jamaah dengan agama lain. Mari kita lihat. Yang pertama ialah bagi ahli sunnah wal jamaah, antara prinsip-prinsip utama yang dilihat adalah meletakkan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan utama. Semua umat Islam mengaku bahawa aliran ahli sunnah wal jamaah ini wajib meletakkan Al-Quran dan Sunnah di kedudukan yang paling tertinggi. Asas ini juga telah menjadi bahan perbincangan dan berlarutan di kalangan ahli pemikiran akidah atau yang disebut sebagai ulama al-kalam. Prinsip yang kedua ialah mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang di mana ia berasaskan kepada hakikat bahawa yang mengetahui tentang makna dan maksud yang dikehendaki oleh Al-Quran itu Al-Quran yang tersendiri. Hal ini kerana Al-Quran adalah merupakan kalam Allah dan wahyu yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Prinsip yang ketiga ialah mentafsirkan Al-Quran melalui hadis, yang di mana hadis merupakan sumber penting dalam memahami Al-Quran. Hal ini kerana bagi mengelakkan berlakunya pengalihan unsur-unsur yang akan mengalih kedudukan tersebut kepada kedudukan yang tidak sepatutnya. Prinsip yang keempat pula ialah menerima dalil dan hujah akal secara bersyarat, yang di mana ahli sunnah wal jamaah menghargai kurniaan anugerah akal, mengiktiraf fungsi akal dan menerima peranan akal dalam berhujah selagi mana ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Prinsip yang terakhir pula ialah membuka ruang ijtihad. Pintu-pintu ijtihad sentiasa terbuka untuk para mujtahid, khususnya dalam usaha mengenal pasti masalah dan kaedah menyelesaikan permasalahan semasa berkaitan umat Islam. Jadi, mari kita lihat apakah prinsip-prinsip yang ada di dalam aliran lain seperti agama Buddha, agama Hindu dan agama Kristian. Yang pertama, agama Buddha. Agama Buddha ialah agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Siddhartha Gautama yang dipercayai lahir pada kurun kelima sebelum Masihi. Prinsip penting ajaran agama Buddha ini ialah 5 ajaran dan 8 jalan betul yang harus dijadikan prinsip kehidupan oleh setiap penganutnya. Sebagai contoh, prinsip yang diajari oleh agama ini ialah seperti yang pertama, mempunyai pandangan yang betul. Yang kedua, mempunyai fikiran yang betul dalam memilih. Yang ketiga, membuat keputusan yang betul berkenaan perkara-perkara kehidupan, ucapan serta perbuatan yang betul dan sebagainya. Bagi agama Hindu pula adalah merupakan dipercayai bermula daripada peradaban tua di banjaran Indus dan Ganges. Antara prinsip teras agama ini ialah ahimsa yang merupakan kehidupan tanpa keganasan dan tidak mencederakan atau menyakiti orang lain. Kehidupan selepas mati iaitu setiap penganut agama Hindu dipercayai akan dilahir semula beberapa kali untuk memperbaiki karma mereka dan sebagainya. Yang terakhir ialah agama Kristian. Bagi agama Kristian, penganut ini memegang kepada 10 firman utama dalam ajaran mereka iaitu antaranya. Yang pertama, ketuhanan merupakan perkara utama dalam kehidupan. Yang kedua, penganut Kristian percaya bahawa mereka adalah anak Tuhan. Agama mereka melarang melakukan pembunuhan bagi yang ketiga. Yang keempat, sebaliknya, penganut Kristian harus melindungi dan menjaga diri sendiri serta orang lain serta dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila Syuhada binti Abadanuddin dan nombor kad matrik saya adalah A169934. Bagi pembentangan pada kali ini, saya akan membentangkan di bahagian perbandingan ahli sunnah wal jamaah dengan aliran yang lain. Bagi ahli sunnah wal jamaah ini merupakan aliran yang berteraskan dan berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan dan panduan utama dalam kehidupan sebagai seorang yang bergelar Islam. Dan tidak ada satu pun daripadanya, iaitu sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah itu diragui dan dipertikaikan. Ahli sunnah wal jamaah ini sebenarnya tidak dinamakan ataupun tidak digelarkan daripada zaman para sahabat selepas daripada kewafatan Nabi. Ini kerana selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam itu masih lagi tersebar luas, terutama dalam kalangan 4 para sahabat tadi, iaitu
4 orang ahli Khalifah Ar-Rashidin. Setelah beberapa ketika, negara Islam telah berkembang dengan meluasnya. Namun, dalam masa yang sama juga telah lahir berbagai-bagai fahaman yang telah membincangkan mengenai akidah. Dan perbincangan mereka ini banyak yang berpandukan hanya kepada asas logik semata-mata. Dan juga pada masa zaman ini, teks Al-Quran yang sebenar telah mula terpesong. Antara tokoh yang dikenali dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah salah satunya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitu telah lahir pada tahun 260 Hijrah. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari ini juga telah terkenal dengan aliran yang berbentuk Asy'ariyah. Selain daripada Asy'ariyah ini, terkenal juga dengan Maturidiyah, iaitu telah berlaku di wilayah Samarkand, yang telah lahir seorang sarjana Islam yang bernama Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Maturidi, yang dilahirkan pada tahun 332 Hijrah. Beliau ini adalah dalam aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi lebih cenderung dalam mazhab Hanafi. Terusnya adalah merupakan aliran Syiah, dan penganut Syiah ini begitu meyakini Ali bin Abi Talib serta keturunannya sebagai pemimpin Islam selepas kewafatan baginda. Kemunculan Syiah ini terdapat dalam beberapa jenis pendapat. Sebahagian pendapat mempercayai bahawa Syiah ini telah muncul setelah baginda wafat, iaitu ketika berlakunya perebutan antara kekuasaan kaum Muhajirin dan Ansar. Namun ada juga yang menyatakan bahawa kedatangan Syiah ini berlaku akibat daripada peristiwa Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam aliran Syiah juga terdapat beberapa jenis fahaman. Antaranya di sini yang saya dapati adalah ada 3, iaitu fahaman Kaisaniyah, yang kedua adalah fahaman Zaidiyah, yang ketiga adalah fahaman Imamiyah. Bagi perbincangan aliran yang terakhir yang saya kemukakan adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan teologi tetapi bersifat falsafah. Mereka ini berada dalam aliran yang banyak menggunakan persoalan-persoalan orang mukmin yang berdosa besar. Mereka ini menyatakan orang mukmin yang berdosa besar tidak berada di keadaan di antara mukmin dan kafir, yang mana menjadikan bahawa golongan itu bukan sebagai golongan mukmin tetapi juga bukan sebagai golongan kafir. Aliran ini berpegang kepada 5 jenis doktrin, iaitu At-Tauhid, Al-Adil, Al-Ad wa Al-Wa'id, iaitu janji dan ancaman. Lepas tu Al-Manzilah bain manzilatain, iaitu posisi di antara 2 posisi, dan juga amar ma'ruf nahi munkar, perintah mengerjakan kebaikan dan juga melarang kemungkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana binti Abdul Razak dan nombor metrik saya adalah A177453. Bagi pembentangan kali ini, saya akan membentangkan di bahagian kekuatan dan kelemahan buku. Secara keseluruhannya, buku ini mendapat penemuan yang baik dan membantu dalam meningkatkan ilmu pengetahuan akidah kerana ia ditulis begitu terperinci. Kepentingan mempelajari ilmu akidah tidak dapat disangkal lagi dan merupakan ilmu yang paling penting untuk dipelajari berbanding ilmu-ilmu lain. Penyampaian dari segi bahasa dan gaya penulisan juga mudah difahami oleh pembaca, di mana pembaca juga mudah untuk memahami matlamat serta hala tuju buku. Tambahan, buku ini mempunyai latar belakang yang lengkap dan menarik untuk dibaca. Sementara itu, buku ini juga ada menyatakan dalil dari Al-Quran dan hadis untuk pembaca meneliti, serta hujah-hujah yang diberikan juga adalah kukuh dan berdasarkan kepada fakta-fakta yang menyokong. Namun begitu, kelemahan dalam buku ini didapati terdapat kesalahan ejaan. Selain itu, cadangan saya kepada penulis adalah memperbanyakkan contoh untuk memudahkan pembaca memahami. Dalam pada itu, gambar juga memainkan peranan penting untuk meringkaskan dan secara tidak langsung dapat menarik perhatian pembaca.